Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi tak dipinta, Muhammad Jerfi Chow bin Muhammad Ridwan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang buku kegemaran saya yang lawa ini. Pada waktu lapang, saya gemar membaca buku. Dengan itu, pada hari ini, saya amat bersyukur dengan peluang yang diberi untuk berkongsi tentang bahan bacaan fiksi saya, iaitu hasil karya daripada Abstraking bertajuk Extrovert. Untuk pengetahuan anda semua, buku ini mempunyai 298 muka surat dan 38 bab dengan alur cerita yang begitu menarik. Menarik kan penglihatan buku ini? Buku ini baru sahaja diterbitkan oleh syarikat fiksi pada bulan Mei tahun 2024. Novel ini mengisahkan seorang bekas pelajar yang bernama Afian yang merupakan seorang pelajar yang cukup terkenal di sekolahnya dengan pelbagai aktiviti yang disertainya. Pada ketika itu, Afian mempunyai dua orang rakan baik yang melibatkan seorang lelaki iaitu Fazi dan seorang perempuan yang bernama Julie. Rakannya Julie ialah murid baharu di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenanga iaitu Sekolah Aryan. Sepanjang mereka berkawan, mereka sentiasa meluangkan masa bersama dalam belajar dan menyertai aktiviti kurikulum. Hal ini menyebabkan mereka menjadi pelajar contoh dalam sekolah. Pada suatu hari, ketika tiga orang sahabat ini diculik oleh rakan yang tidak dikenali. Disebabkan hal ini menyebabkan rakannya Julie melepaskan nafas terakhir kerana dipaksa tembak oleh Afian kerana dipaksa oleh penculik, serta menyebabkan Afian kehilangan ingatannya kerana kepalanya dipukul oleh penculik. Matlamat SPM Afian terhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, Afian bekerja di resort ibunya sebagai pekerja counter resort. Pada suatu hari, seorang pelanggan melangkah masuk di resortnya menyebabkan ingatan Afian yang samar-samar itu terlintas mengingati muka Julie yang samar-samar. Wanita itu bernama Lucy, seorang gadis yang cantik dan mempunyai iras yang sama seperti Julie. Afian sebagai pekerja semestinya melayan Julie sebagai pelanggan ketika itu dan berterusan sehingga membuatkan Afian terjatuh cinta pada Lucy dalam pandang pertama. Dalam ekoran percintaan mereka, ibu saudara Afian tiba-tiba meninggal dunia. Pada ketika itu, rahsia hidup Afian terbongkar pada akhirnya kerana ibu saudaranya itu bukanlah ibu saudaranya semata-mata, namun ibu saudaranya merupakan ibu kandungnya sendiri. Tambahan pula, dengan cerita duka Afian, cinta mereka terhalang dengan rantai sakti yang diberikan oleh nenek Lucy kepada Lucy. Rantai tersebut hilang ketika mereka meluangkan masa bersama-sama di bukit pada suatu malam. Rantai ini menyebabkan Lucy lupa. Rantai ini mempunyai seekor jin yang jika dibuang, maka memori pencintaan mereka bakal hilang. Begitu juga dengan ingatan Lucy tentang Afian. Disebabkan Afian mempunyai nilai sayang yang amat pada Lucy dan tidak mahu melihat Lucy tersakiti, maka Afian terpaksa meletakkan keputusan atas membuang jin pada rantai itu. Dengan bagaimanakah caranya? Dengan cara menebang pokok di resortnya. Namun, tidak siapa sangka, dengan penebangan pokok itu, Afian terpaksa melepaskan nafas terakhir kerana nyawanya terkandung dalam pokok yang ditebang. Cerita duka ini mengajar saya untuk sentiasa menghargai dengan apa yang ada, termasuklah ibu kita, ayah kita, rakan-rakan kita yang tersayang. Sesungguhnya, yang hilang tidak akan datang kembali. Jadi, saya amat rekomendasikan buku ini kepada rakan-rakan semua, lagi-lagi yang berada di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan, kerana buku ini mempunyai plot twist yang menarik untuk kalian membaca. Jadi, ketika baca, kalian juga boleh mengambil inspirasi daripada cerita ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Begitu juga dengan cara penulisan dengan gaya bahasa yang disertakan, boleh kita gunakan dalam pelbagai cara. Oleh itu,
tamat sudah resensi buku saya pada hari ini. Dengan itu sekian, terima kasih. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.